Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Datuk Seri Datuk Anwar Ibrahim dan juga saudara, saya terlupa, maafkan saya nama. Sampai hati kau. Amin Idris. Ya, Amin Idris. Soalan saya begini, Datuk Seri. Seperti pelanjuan yang kita lihat, banyak insentif yang telah diberikan kepada pembangunan AI ataupun kecerdasan buatan. Jadi, apakah spesifikasi ataupun insentif yang khusus bagi para mahasiswa, memandangkan pada hari ini saya mewakili mahasiswa USM, ingin lebih mengetahui apakah yang kerajaan peruntukkan buat kami pelajar universiti. Dan soalan saya yang kedua, ianya agak berbunyi sedikit politik. Adakah Pakatan Harapan akan kekal bersama dengan UMNO dalam PRU yang seterusnya? Sekian, terima kasih. Ni mahasiswa terutama. Baik. Baik. Silakan Datuk Seri. Pertama soal AI. insentif ya. Seperti kita tahu sejak setahun lebih yang lalu, setahun setengah yang lalu, saya telah mengarahkan supaya AI, Artificial Intelligence, diberi penekanan. Maka kita lancar meluncurkan fakulti AI UTM. Kemudian di tiap universiti termasuk USM adakan disiplin AI yang harus ditingkatkan. Itu dari segi latihan. Kerana negara tidak mampu dipacu dan ditingkatkan pertumbuhan, dan sekarang ini menjadi tarikan umpamanya semiconductor hub. Semiconductor itu menjadikan chip yang sangat mendesak dan kritikal bagi negara. 26% daripada pengeluaran Malaysia itu 26% itu diekspor ke Amerika Syarikat. Maknanya kita sudah menjadi hub. Dulu kita ini dipersiapkan dari segi back end. Sekarang ini kalau dalam Infineon, pelaburan terbesar Infineon luar daripada Jerman itu di Malaysia. Kulim High Tech, Melaka, baik. Front end sekarang. Maknanya kata ketua eksekutif Infineon, dia perlukan 4,000 jurutera. Dia perlukan jurutera yang ada kemahiran AI. Maknanya dia upskilling daripada jurutera. Maka kita arahkan semua TVET dengan perbelanjaan lebih dari 7 bilion ringgit. Termasuk daripada Mahat Tahfiz bagi latihan TVET dan sebagainya AI. Dan MCMC di antara yang tolong menyelaraskan bidang ini supaya ada keupayaan digital. Baik MCMC, Tekun, MDEC, ini semua badan-badan dan agensi yang menyediakan pinjaman sama ada untuk startups ataupun latihan tambahan untuk mahasiswa, untuk graduan, untuk lulusan college, untuk TVET. Kalau perlu, sudah di USM, saya akan tugaskan seorang sama ada di MCMC atau bagaimana yang untuk menjelaskan kepada anak-anak mahasiswa apa yang disediakan oleh kerajaan dari segi peruntukan atau pinjaman atau latihan. Okey? Mana dalam tempoh 2 minggu, saya wakil USM ada ya. Dalam tempoh 2 minggu, Tuan Salim, you make sure dalam tempoh 2 minggu ada seorang akan dihantar ke USM untuk memberi penjelasan apa yang disediakan oleh semua agensi kerajaan. Itu KSU Tulung Seleras. Okey. Soalan kedua Datuk Seri. Okey. Soalan kedua. Apalah ni, saya dah jarang-jarang balik. Minum pun belum. You tanya soalan yang susah, Ustaz. Baik, soalannya apakah PH akan bekerjasama dengan UMNO BN? Baik, kita dah lihat umpamanya dalam beberapa pilihan raya baru ini, sukar bagaimana-mana parti untuk menguasai majoriti yang agak selesa. Kalaupun ada kemungkinan majoriti terlalu kecil dan tidak menyebabkan kerajaan itu stabil. Malaysia sekarang sejak 2 tahun yang lalu itu dianggap di antara negeri yang paling stabil dalam tahun ini, yang menyebabkan negara luar memberikan perhatian. Baru-baru ini bila kita mohon untuk menyertai BRICS,
Malaysia daripada 30 negara paling mudah diterima. Ya. Perdana Menteri Ethiopia beritahu saya tentang mesyuarat dalaman 8 negara asal BRICS. Pengurusinya Vladimir Putin, Rusia. Dia kata ni 30 application, kita mula dengan Malaysia. Kita cadangkan Malaysia diterima, kena sekian. Habis dia bercakap, Xi Jinping China, dia sokong kerana Malaysia ini punya potensi dan centrality, dia berkawan dengan semua. India, Narendra Modi memberi sokongan. Jadi Perdana Menteri Ethiopia kata, saya mula nak berucap, tapi saya tak jadi. Saya tengok semua dah sokong kuat, saya pun bagi sokongan. Sebulat suara bagi sokongan ke Malaysia. Ya, mana jasanya tentu kerana stabil. Mana termasuk PH, UMNO, BN, GRS, GPS. Menyebabkan kita punya 2/3. Dan ini menyebab, dan selain daripada itu, dasar kita jelas. Orang tanya, apa pelan perindustrian baru? Kita ada. Apa dia pelan digital? Kita ada. Apa pelan semiconductor? Ada. Jadi kita siap. Apa pelan transisi tenaga? Yes. Digital transformation? Yes. Jadi bila kita prepare ni semua, kita ini plan kita. Awak datang, ini berian. Kemudian cabaran dia. Apakah pentadbiran kita efficient? Ini tasi KSN pun ada. Dan KSN ini membawa suatu sosok baru yang mau perubahan di kalangan penjawat awam. Jadi terima kasih. Kerana bila orang tanya, politik stabil, dasar bagus, tapi pelaksanaan lembab, orang tak mau. Dia boleh banding Vietnam bagaimana, Indonesia bagaimana, Thailand bagaimana. Kita mesti lebih cekap dan anda untuk kebaikan negara. Jadi bagi saya ini sebabnya politik stabil. Jadi kalau inilah keadaannya dan dasar diterima. Apa yang saya bagi penekanan sebagai selain dari dasar ekonomi madani dan sebagainya? Saya kata pertama, governance. Tata kelola kerajaan mesti diperbetulkan. Negara ini sudah hampir dirosakkan kerana tamak haloba, keterlanjuran, ya, sakau wang rakyat. Walaupun saya tahu banyak orang tak suka saya bercakap saya tata kelola dan sakau. Ya. Dia kata, asyik-asyik sakau. Memang betul. Ceklah apa pun. Saya sebut tadi, baja, sakau. Research, profesor, sakau. Kontrak senjata tentera, sakau. Kontrak tebatan banjir, sakau. Jadi saya stop. Saya kata kalau mana-mana menteri dan mana-mana kementerian nak buat projek, melainkan isu keselamatan negara yang agak terlalu serius, apa dipanggil risikkan, yang lain semua tender. Rayulah bagaimanapun, datanglah daripada mana, saya tak peduli. Tender, ikut proses, kemudian kita luluskan. Dan kalau ini dipersetujui, dasar dipersetujui, kita muafakat dalam Jemaah Menteri, saya fikir wajar kita cari jalan untuk teruskan kerjasama PH, BN terutamanya di Semenanjung ini. Itu jawapan saya. Baik, terima kasih. Soalan yang seterusnya. Okey, ada sebelah sana. Ya, brother yang berkacamata. Silakan, nama, soalannya, dari mana? Assalamualaikum. Salam. Petang Dato' Sri. Nama saya Lim Yi Hang, saya umur 22. Saya dari Johor. Saya bakal peraturan dalam bidang pentadbiran awam. Sebab Ya, boleh minta urus dia bagi mic. Kalau ada mic yang lagi bagus. okey. Sebab hari ini dekat kami semua banyak mahasiswa dan anak-anak muda, dan ramai antara kami banyak risau tentang masa depan sebab sekarang orang cakap susah nak cari kerja, dan especially yang gaji berbaloi. So kami memang bimbang lah, bolehkah kita dapat kerja yang stable dan gaji yang cukup selepas graduate. So jadi saya nak tanya, macam mana Dato' Sri akan bantu anak muda macam kami dapat kerja yang lebih secure, terjamin, dan kalau boleh juga dapat gaji yang tinggi. Sekian, terima kasih. Tadi dari mana, Dek? Dari mana? Dari Johor. Johor. Nama apa tadi? Lim Yi Hang. Alright, thank you, brother Lim. Lim, Oh, Lim ni, dia kata Lim je, berarti beradik Lim Guan Eng pula.
tengok macam his sisters here. Wait. Sekarang ini dalam bidang kejuruteraan, okay, kalau kejuruteraan dan related, kita kurang 10,000. Dalam bidang AI digital, kita kurang ribuan. Kurang. Maknanya supply kita tidak boleh memenuhi demand. Dan gajinya kalau private sector relatif ya, itu memang meningkat. Umpamanya lulusan TVET, kalau dulu 2,000, sekarang dia dah minimum 3,000, 3,500. Ya. Jadi janganlah harap gaji mula tu biarlah sederhana sikit. Ya. Kemudian kalau tanya nasihat saya kepada anak-anak, saya jawab macam ni. Tugas saudara tak usah pusing bab itu. Belajar dengan sesungguh, bentuk pribadi yang baik. Soal mencari pelaburan, mendapatkan dukungan daripada negara-negara luar untuk memberikan dukungan supaya kita menjadi destinasi pelaburan yang menarik. Menggalakkan pelaburan domestik. Menentukan jumlah pelancongan itu meningkat, ya, maju cepat. Itu tugas kami dengan sama pejabat awam dan sektor swasta. Dan insya-Allah kita akan lakukan sebaiknya. Saya dari segi saya ikhlas mungkin dalam beberapa disiplin. Sebab itu Mahat Tahfiz, kerana peluang pekerjaan tak banyak, kita minta mereka sebagian besar terus ke Mahat Tahfiz tapi tambah dengan TVET. Sebab itu masyarakat India yang dulu tidak ada program, TVET juga kita bagi tumpuan sebagai masyarakat India, terutama daripada keluarga yang miskin. Orang asli kita gunakan TVET. Dan ini yang di bawah Datuk Seri Zahid, memang ada program-program tambahan untuk ini. Jadi kalau tanya saya, melainkan disiplin yang tertentu mungkin ada masalah, tapi umumnya jumlah pengangguran kita itu sangat rendah sekarang ini. Ya. Apakah memuaskan? Belum. Ya. Selepas COVID kita agak lembab dan sekarang ni baru meningkat. Kita tengok macam kadar pertumbuhan dan pelaburan. Tapi kalau kita tengok pelaburan paling tinggi apa sekarang? Ini semua digital, data center, AI, ya, Google, Microsoft, AWS, Nvidia, kemudian semiconductor, Infineon, itu yang mereka masuk. Jadi sebab itu kalaupun kita ada training say liberal arts, shift untuk mendapat pendedahan dalam soal digital dan AI itu perlu. Dan kalau ini dapat dilakukan, saya punya harapan dan kepercayaan peluang pekerjaan akan lebih baik. Ya. Doa supaya politik negara stabil, masyarakat pelbagai kaum dan agama ini kerja dengan aman dan tidak biarkan negara ini dihasut oleh puak-puak pelampau. InsyaAllah masa depan kita A1. Terima kasih Brother Lim atas soalan yang powerful tadi. Okey, soalan seterusnya. Okey, sila. Ya, Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya harap semua sihat sejahtera. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar kerana sudi hadir pada hari ini dan juga menjemput kami komuniti OKU pendengaran untuk hadir bersama-sama pada petang ini. Jadi nama saya Artika. Saya dari Persatuan Orang Pekak Pulau Pinang. Wow. Baiklah, saya ingin bertanyakan soalan berkaitan dengan pendidikan kepada OKU pendengaran. Yeah. Jika kita lihat pada waktu ini, kebanyakannya pendidikan agama kepada OKU pendengaran pada masa ini sebenarnya kalau kita diteliti, banyak kekurangan yang masih lagi boleh dikatakan keciciran. Dan baru-baru ini saya ada lihat bajet yang dibentangkan akan ditubuhkan pusat pendidikan kepada OKU autistik di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan saya juga ingin bertanyalah berkaitan dengan pendidikan kepada OKU pendengaran, terutamanya bagi OKU pendengaran yang beragama Islam. Jadi saya ingin bertanya,
adakah pada masa akan datang akan ditubuhkan ataupun akan ditingkatkan pusat pendidikan kepada OKU pendengaran khasnya kepada orang Islam seperti kafa khusus kepada OKU pendengaran. Yang kedua, Ya. sekejap ya. Okey. Okey, soalan yang kedua. Bagi komuniti orang Peka yang beragama Islam, contohnya kepada yang dari peringkat rendah, mereka telah belajar agama di sekolah rendah, sekolah menengah, dan apabila mereka telah habis pada alam persekolahan, masuk ke alam pekerjaan, ada yang berkahwin, ada yang meneruskan ke bidang masing-masing. Okey, contoh saya beri contoh pada OKU pendengaran yang berkahwin, kebanyakan mereka mengalami masalah dalam rumah tangga, krisis rumah tangga, kadang-kadang berkaitan dengan Jadi cadangannya nak buat kelas untuk mereka. Pendidikan untuk mereka. ya betul. Okey, baik. Jawapannya gini ya. Terima Untuk kasih. belanjawan. Terima kasih Atika. Atika dari mana tadi? Saya daripada Persatuan Orang Peka. Tak ada orang mana. Saya berasal daripada Pulau Pinang, Nibong Tebal. Ni pun tebal. Tebal. Baik. Abang lah. Baik, terima kasih Atika. Terima kasih Abang Atika ya. Dia dalam belanjawan ini, baru-baru ini, itu di antara belanjawan yang paling banyak memberi peruntukan kepada OKU termasuk autism. Ini kali pertama kita nak adakan sekolah-sekolah khas untuk mereka. Jadi cadangan kita yang awal ini adalah untuk anak-anak sekolah rendah dan menengah, tambahan yang lebih besar, termasuk peruntukan kewangan untuk meredakan beban mereka dan pengecualian cukai. Ini maksimum yang kita berikan. Baik. Cadangan Atikah ialah bagaimana pula bagi orang yang sudah lepasan sekolah atau dah berumah tangga. Saya akan minta umpamanya JAKIM segera tangani masalah ini dan kalau perlu adakan satu latihan khas atas nama di bawah JAKIM bagi kalangan ini ya. Walaupun saya fikir kita harus juga menyediakan bagi yang bukan Islam. Jadi biar ada Counselling. layanan yang kaunseling untuk mereka. Jadi insya-Allah JAKIM akan menyediakan satu program khas untuk OKU dan autism dari segi latihan dan pahaman Islam dan juga kaunseling. Terima kasih. Alright. Yang saya kagum tadi tukang terjemah tu memang power lah. Betul lah. Saya tak faham sepatah Arab tu. Okey. Takkan dia gini. Dia tak faham. Baik. Okey. Siapa? Ada? Okey, kita bagi yang tu dulu. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum Datuk Salam. Seri. Salam. Saya Azlina Abu Bakar daripada Taman Pauh Jalan Baru. Okey, soalan saya, adakah kerajaan akan melaksanakan pengangkutan awam, contoh LRT, MRT untuk mengelakkan dari heavy traffic jam? So, example saya daripada Taman Pauh nak ke ofis saya di Perai, sepatutnya ambil masa 5 minit. Saya keluar 7.30, tapi pukul 8 baru sampai ofis. Heavy traffic jam sebab dari Nibong Tebal, Bukit Tengah semua. And then lagi satu contoh daripada BKE Kulim keluar ke Jalan Permatan Nibong, Kampung Pertama, semua jalan situ. So Baik. kita memang Traffic jam traffic jam. Baik, And then baik. lagi satu Mudah. Datuk Seri, saya minta tolong naik tarafkan Jalan Permatan Nibong laluan Kampung Pertama. Sebab dari BKE sana memang di Matang Libung ke Kampung Pertama. ya, and then keluar traffic jam ke UiTM or Politeknik. Baik. Lepas tu lagi Amboi. satu Hang suruh jalan banyaknya. Tiga soalan tu. last one. Okay, last one Sungai Derhaka. Tu dia. Jalan juga. Hujan penuh air banjir, kesian orang-orang Kampung Pertama di situ. Memang
beli barang rosak. Baik. Baik. Lepas Okey. tu minta Datuk Seri ambil perhatian untuk ni lah. Bagi ayah Sekian, urut. terima kasih. Baik, terima Terima kasih. kasih. Datuk Seri Utama Okey, jadi Azalina, terima kasih. Ketua Menteri terus lah no. Ni ya, banyak orang muda tak tahu nama asal kampung pertama itu Sungai Derhaka. Sungai Derhaka itu dipanggil Treacherous River. Sungai Derhaka. Dan Sungai Derhaka itu ada sebenarnya PhD dissertation dulu. Saya ingat dalam tahun 60-an ada seorang Mak Saleh tulis tesis mengenai Sungai Derhaka. Tapi oleh kerana orang kampung ke situ dia rasa tak sesuai dengan nama Sungai Derhaka, tukar jadi kampung pertama. Jadi air naik itu memang saya dapat laporan juga ya. Yang kita tak dia langkah memang ambil masa, cuma sementara ni selalu kita suruh korek sungai, korek parit sementara. Tetapi dia dari tempatan banjir ni dia memerlukan dana yang cukup besar. Tempatan banjir yang kita jalankan sekarang di Johor, di Kelantan, di Pahang, di Selangor ini termasuk Pulau Pinang dah sudah 15 bilion ringgit. Itu hanya tempatan banjir. Tak selesai lagi semua masalah. Semua zaman saya kena tanggung ni. Jalan ni LRT, MRT ni kita terbatas. Macam kita lulus di Pulau Pinang kerana tahap kesesakan terlalu tinggi, maka akan dijalankan di Pulau Pinang. Kemudian di antara yang paling sesak di Pulau Pinang ni simpang di Juru, itu kita luluskan. Yang lain tu dia kena ambil masa sikit lah. Nanti saya cuba cari jalan macam mana, lebarkan jalankan sedikit, baiki sikit. Ataupun apa Azalina, Azal kan? Azlina Abu Azlina. Bakar. Nampak kena suruh polis outrider satu pergi ke Azlina. Dah melawak jangan marah. Tapi sementara ni kena sama dapat. Macam mana kita baru ambil alih ni, baru semua nak kena buat tempatan banjir. Masa sekarang juga nak buat jalan-jalan baru kena sesak ini ya, di Johor ada satu, di Johor ada satu, dan satu jalan sekarang ni tak macam dulu dengan nak buat apa ni lintasan atas semua ni sampai 600 juta, 1 bilion. Untuk LRT Pulau Pinang 1 bilion ringgit lebih. Ini lapangan terbang. Dulu Tawau ni bukan jadi keutamaan kita, tetapi pesawat daripada Korea, China untuk pelancongan di Tawau tu dah meningkat. Maka kena perbesarkan. Jadi saya ambil maklum, saya lihat apa yang patut kita lakukan, insya-Allah kita lakukan. Salam dan orang tak mampu tu, jangan marah saya cuba insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Masya Allah. Okey, soalan seterusnya. Okey, ada brother? Ya, di belakang sana. Kita bagi yang tu dulu. Okey, anak muda kita. Okey. Cubaan suara 1, 2, 3. Ya, dengar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi. sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kasih saya tujukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Soalan saya Datuk Seri ada dua. Yang pertama adalah bagaimana kerajaan Malaysia merancang untuk mengimbangi keperluan mempercepatkan pembangunan dan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam sektor awam dan swasta. Dan yang kedua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bolehkah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan jumlah pusat nadi yang telah ditubuhkan di Pulau Pinang setakat ini dan bagaimana pusat-pusat ini membantu serta meningkatkan capaian dan literasi digital dalam kalangan penduduk. Sebelum itu nama diberi Muhammad Amsyar bin Saifulizan, mantan yang dipertua Speaker Cawangan Pulau Pinang, merangkap Ketua Biro Mahasiswa Angkatan Muda Keadilan Permata. Terima kasih. Muhammad. Okey. Terus saya senyum. Soalan PhD you. Ya. Pertama, soalan yang baik tentang AI. Ya. AI, kementerian yang menyelaraskan itu Kementerian Digital. Kemudian yang diberi tugas termasuk MCMC, Kementerian Komunikasi. Maknanya penekanan daripada kerajaan itu keutamaannya memastikan bahawa seluruh penjawat awam kanan itu diberi pendedahan
Kemudian ada pusat-pusat. Rupanya ada pusat kecemerlangan. Ada center, AI center. Ada education satu bab ya, fakulti sebagainya. Jadi kalau nak kata mengimbangi, saya kurang pasti bagaimana saya kan. Kerana sekarang kita baru mula secara agresif. Ya. Very agresif sebab kita agak slow dalam hal ini. Walaupun ada, macam tadi saya ke DOSM, ya, Jabatan Perangkaan, Statistics. Dia memang ada. Dan AI untuk membantu dia mendapatkan data termasuk granular data di tiap daerah. Tapi dia terpisah. Jadi saya cadangkan seluruh jentera itu diselaraskan. AI, private sector, GLICS, government departments dan juga GLICS, AI, dan swasta. Swasta, Jabatan Kerajaan dan research centers. Jadi kita selaraskan seluruh negara supaya kita dapat move dalam satu pace yang lebih cepat. Itu yang AI. You see, kita tak ada pilihan. Kalau kita ketinggalan bidang AI ni, kita akan ketinggalan dalam saingan dengan negara. Tapi ada yang saya tanya Jason daripada Nvidia, saya tanya Ruth daripada Google, saya tanya juga CEO Microsoft. Saya saja provoke dia, saya tanya baik. Tapi AI ni kan bikinan barat. Isi dan prakasa dia semua barat. Nilai-nilai barat. Dia jawab mudah. Ini cabaran untuk kita. Dia kata AI ini ya, artificial intelligence. Terserah kepada yang kamu masukkan dalam apps itu. Dia muntahkan apa yang ada di dalamnya. Walaupun ada dia buat tafsiran, penilaian, analisa, tetapi berdasarkan apa yang dimasukkan. Jadi terserah kepada kamu. Masukkan nilai-nilai masyarakat Asia, masukkan soal Islam, masukkan seluruh kekuatan dalam Quran dan hadis, masukkan. Jadi bila dia muntahkan, dia muntah berdasar apa yang dimasukkan. Bermakna anak-anak kita mesti dilatih penguasaan AI yang paling canggih yang mungkin. Dan kalau kita lihat umpamanya sama ada di Google, Microsoft, di barat masih ada anak-anak Malaysia. Jadi kita harus berikan ruang dan kesempatan latihan terbaik buat mereka. Nah, pusat nadi saya tak ada jawapan detail. Ni, do you know Salim? Berapa di Pulau Pinang? 41. 41 di Pulau Pinang. Jadi manfaatkan sepenuhnya. Ada 41 nadi di Pulau Pinang. Cukuplah 41 tu. Baik. Tepukan untuk MC. Baik. Okey. Okay, sorry, Salim nak want to add? Okey. Baik, ada lagi soalan yang seterusnya kita bagi. Okey, Tan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada Datuk Seri Utama Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Saya Muhammad Akademis bin Muhammad Nasir daripada Politeknik Subang Pride. Saya ada dua soalan yang saya nak ajukan kepada Datuk Seri. Yang pertama adalah berkenaan dengan penggunaan AI. Seperti yang kita sedia maklum, Yang Berhormat Menteri KPT telah pun melakukan sedikit kajian lah untuk mewujudkan Politeknik AI pertama di negara kita. So saya nak tanya, adakah usaha lain daripada Kerajaan Malaysia Madani untuk meningkatkan ataupun berkasarkan penggunaan AI dalam kalangan mahasiswa untuk memastikan supaya mahasiswa ni tidak ketinggalan daripada negara-negara yang lain yang sebenarnya kita sedia maklum Amerika Syarikat menduduki tangga pertama lah dalam penggunaan AI ni. Okay, soalan saya yang kedua adalah saya menyokong baik usaha Kerajaan Malaysia Madani dalam mengekalkan kebebasan bersuara kepada seluruh rakyat Malaysia. Tetapi seperti yang kita tengok sekarang, banyak kes cyberbully yang berlaku contohnya di IG, di Twitter. So saya nak tanya, adakah usaha daripada Kerajaan Malaysia Madani untuk menangani masalah ini? Okey, terima kasih. Terima kasih. Pertama soal AI. Kita mulakan dengan fakulti AI dan disiplin AI di semua universiti. Kemudian kita sambung dengan AI Politeknik. Tapi bukan di situ saja. Arahan yang diberikan adalah pendedahan AI pada peringkat awal bagi semua mahasiswa. Tapi tentunya mengambil masa sebab kita kena ada pool tenaga pengajar AI yang terbatas. Sebab itu kita rush secara agresif untuk melatih
tenaga pendidik termasuk Universiti Pendidikan, umpamanya UPSI, itu menekankan disiplin AI supaya bila guru dikirim ke sekolah, ada guru yang ada kemahiran. Seperti mana kita perkenalkan komputer dulu. Jadi tentu sedikit mengambil masa, tapi kita in a rush. Saya kena puji juga universiti. Kalau dulu universiti kita nak perkenalkan satu disiplin, kata fakulti, dia ambil masa. Dia kena cadangan daripada jabatan, daripada kepada dekan, kepada fakulti, fakulti kepada board of studies kepada council kepada bahagian pendidikan tinggi, kementerian. Dia mengambil masa 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun baru nak ada. Tapi bila kita perkenalkan fakulti AI di UTM, dia ambil masa hanya 4 bulan, terus berjalan. Dan saya luluskan 20 juta ringgit untuk take off. Kemudian kita pastikan di semua universiti dibantu supaya ada keupayaan AI. Dan kemudian diterapkan masuk. Dan sekarang ni TVET sendiri pun, maknanya politeknik tentunya lebih tinggi. Tapi TVET sendiri pun ada beberapa kurikulum disiplin AI. Yang keduanya tentang cyberbully. Memang betul. Bukan cyberbully. Pertama saya sebut tadi, bully di sekolah ni pun kerja separuh gila, sikap biadab, rendah akal budi, ganas terhadap anak-anak yang lebih muda, adik-adik dia. Tidak ada langsung kemanusiaan. Bawa adik-adik yang baru masuk, tunjuk belah kesian, didik dia, bagi pendedahan. Tapi kita bawa budaya barat, dia ada ragging, konon atas nama orientasi. Orientasi ini bagi dia pendedahan, bagi dia cinta kepada fakulti dan ilmu, bukan bagi dera. Dia kerja bodoh, kerja orang-orang yang tidak ada nilai dan akhlak. Saya masih ingat masa saya masuk Universiti Melaya mula, saya lihat ada apa yang dipanggil Senior. bukan ada ragging, Ragging. yang diizinkan, dan the baptism. Baptism ni maknanya masuk flush, tandas dan flush. Dan ini diterima. Kemudian saya masa itu baru masuk. Saya kumpulkan anak-anak, saya kata, look, if they do this, we'll fight. Universiti tidak bantu. Kerana universiti itu anggap budaya itu boleh diterima. Dan kita lawan. Akhirnya dihentikan. Jadi ini, masa saya muda, saya garang juga. Saya kata mana boleh. Kita ini najis. Ini letak muka, flush, baptism. Jadi oleh itu sekitar keras. Masa itu majlis pengajaran. Kita ada kadang-kadang budak gurau sikit lah, nyanyi. Tak apalah, sporting lah kan. Senior suruh nyanyi. Saya pun, kalau lagu Azizah, terus saya nyanyi lah. Tapi, ini penderaan. Pukul. Macam di Universiti Pertahanan, serika, saya mati. Ini serika lagi. Kemudian ada, saya kata, sekolah kebangsaan ada. Sekolah Cina ada. Sekolah Tamil ada. Mak Tafiz, sekolah agama pun ada. Saya tak tahu apa ini diajar. Kemudian bila berlaku, pengetua, guru ada nak cover up. Jangan. Nak image sekolah. Image. Kamu kira image sekolah lebih penting daripada maruah orang. Ini mana ada kemanusiaan. Sebab itu saya arah Menteri Pendidikan, Fazlina, Menteri Pendidikan Tinggi, Zamri, tak ada tolak ansur. Ada cerita penderaan, kita ambil tindakan kepada guru kaunseling, haiwan pelajar, pengetua, dia mesti jawab. Ini tidak. Semasa saya Menteri Pendidikan, ada sekolah menengah di Ceras. Pergaduhan, budak kena pukul, masuk hospital. Dan okey. Jadi saya marah. Saya pergi ke sekolah tu, panggil perhimpunan. Saya kata, orang yang bertanggungjawab, saya minta pengetua, hal ehwal pelajar, semua bertanggungjawab. 24 jam, budak polis masuk, geledah semua. Kemudian 2 minggu, saya nak sekolah ni bersih, disiplin first class. Dia ikut. Anak-anak ni tak ada salah, saya ikut. Tapi oleh kerana budaya diizinkan, pengetua atau guru besar lembab, guru haiwan pelajar, jawatan tinggi tak jalankan tanggungjawab. Jadi jalan.
Kalau berlaku, dia ambil tindakan. Barulah boleh selamat. Jadi saya tidak pandang ringan hal ini. Ya. Kerana ini nyawa orang, keselamatan dia, psychological impact, ya, penderaan, sakit jiwa. Ini apa kerja kita? Ya. Sebab tu saya kata, yang bercakap agama, tak ada kasih sayang. Yang cakap soal kebangsaan atau Melayu, tak ada. Kalau betul kita ada cinta kepada agama, pada negara, kita didik. Orang datang ni adik-adik kita. Okey? Itu tentang bullying dalam sistem pendidikan yang saya segah semalam. Cyberbullying pun sama. Ada orang sampai mati. Tapi bila kita nak ambil tindakan, in the name of freedom and democracy. Saudara, orang kritik-kritik lah. Di parlimen tu dimaki saya macam-macam. Ni dia pernah tampau ke pilihan raya. Apa dia tak maki? Londeh habis saya ni. Ejen Yahudi, ejen Cina, ejen India, ejen komunis, semua dia ejen. Kalah James Bond. Ya. James Bond 1 ejen, saya 9 ejen. Kemudian hina, aib dari segi peribadi. Macam-macam. Ya. Tapi sudah ada, kita ambil tindakan. Tapi kalau terlanjur, polis ada undang-undang. Dia PDRM ada tanggungjawab. Dan dia mesti jalankan tanggungjawab dia. Untuk jaga. Jangan salah gunakan. Macam saya berbuli, sampai ada anak India seorang tu sampai bunuh diri. Tak tahan. Penderaan hari-hari. Boleh kita izinkan? Tak boleh. Apa saya peduli tentang sudah kata, tidak ada freedom. I don't care. Freedom itu maknanya you mesti jaga maruah dan nilai orang. Freedom bukan untuk kamu lakukan jenayah. Kebebasan bukan untuk kamu untuk dera orang. Kebebasan bukan kamu curi harta negara. Kebebasan bukan untuk kamu menghina orang, mengaibkan orang berdasarkan warna kulit dia, atau kaum dia, atau agama dia. Hari-hari sekarang tak habis. Cerita mata sepet, hitam, ni apa dia? Dan kita harus izinkan, saya bertanggungjawab sama-sama saudara untuk selamat negara ini. Bukan nak selamatkan penjenayah-penjenayah ini. Itu tanggungjawab kita. Jadi kita akan perkenalkan undang-undang cyberbullying yang lebih tegas. Dalam sidang parlimen kita akan kenalkan. Dan saya ada minta badan-badan seperti MCMC, PDRM, ya, ambil tindakan maksimum yang mungkin. Jangan terlangsung. Yes, this country has to be different. This country talks about freedom and justice, but will never condone any sort of oppression and insult and abuses. Ini kalau tidak suka kita takut. Ya, malah saya memang keras sikit. Boleh buat sikit, ini dia dah rosak. He's no longer a reformer. Dia tidak percaya reformasi kerana ada polis panggil dia siasat. You panggil orang dajjal. You panggil orang Islam kafir. Kemudian nak biarkan begitu. You panggil Cina ni komunis. Dan you bakar orang bagi benci. You kata, biarlah freedom. No, saya tidak fikir begitu. Tanggungjawab saya, saudara, saya ada mandat. Saya nak jaga keamanan dan kestabilan negara ini. Dan saya minta badan-badan penguasaan polis dan sebagainya ambil tindakan yang tegas dan jangan tolak ansur dengan pengkhianat-pengkhianat ini. That's my position. Baik, saya dengan kuasa sebagai pengacara, saya kena bagi satu lagi Datuk Seri Utama, boleh? Okay. Satu saja, and then Datuk Seri terus buat kesimpulan dan rumusan. Fadhal yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Tengku Khadijah Alisha, student dari USM. Izinkan saya bertanya kepada Datuk Seri. Saya bagi izin. Boleh untuk bercakap dalam bahasa English, campuran English? Yes, you may. Okay, thank you. Jadi Malaysia, our country is developing with the help of AI, kan? Artificial Intelligence. How does Malaysia Madani monitor and not let it get out of control in the economic growth and not lose our prinsip ataupun sifat kemanusiaan dalam segi ekonomi? Dan soalan kedua, adakah dengan kepesatan teknologi seperti AI dapat menjejaskan peluang pekerjaan dalam kalangan rakyat Malaysia? Alright, thank you very much. Pertama, Okey, bagaimana? pertama soal AI, saya dah sebut tadi,
semua teknologi baru itu ada kesannya, positif dan negatif. Bila kita hadapi industrial revolution, timbulnya industri, apa kesan dia? Kesan dia jumlah pekerja petani itu akan berkurangan, dan bila ada perubahan teknologi dan revolusi teknologi, maka kebergantungan kepada jumlah pekerja juga kian berkurangan. Tetapi manusia ni dia punya ingenuity, keupayaan untuk reka yang baru. Hilang pekerjaan di kilang, tambah pekerjaan AI. Tutup kilang baju, tekstil kerana upah rendah, buka data center dan AI. Tutup kilang-kilang yang dirasakan low end, buka semiconductor industries. Jadi bagi saya fikir positif. Maknanya ada kesan yang membimbangkan dari segi peluang pekerjaan, tetapi bagi kita bagi latihan. Kalau dulu kita tak ajar digital dan AI di universiti. Sekarang kita harus bagi keutamaan. Kalau dulu kita dah longgar sikit tentang STEM, science, mathematics, engineering, sekarang kita kena tumpu balik. Kena bagi penekanan yang tinggi, kerana kalau unjuran 2-3 tahun akan datang, kita akan kekurangan sekitar 30,000 jurutera. Dan kita harus perbanyakkan. Ini sebagai contoh. Now, soalan pertama mengenai AI. Apa kebimbangan kita? Ada. Kebimbangan kita ialah dia kalau tidak diwaspadai akan bukan melenyapkan tapi menghakis, mengurangkan manusiawi, kemanusiaannya, nilai insan dia, kerana semuanya dianggap mesin boleh jawab. Maka sebab itu dalam pendidikan kita, sementara penguasaan teknologi dan artificial intelligence dan digitalization itu penting, penekanan tentang nilai manusiawi, nilai akhlak dan keyakinan agama harus diperkuatkan supaya seiring. Saya jawab tadi, umpamanya bila saya tanya Jason, Nvidia, top AI person, saya tanya Microsoft, saya tanya Google, Ruth, semuanya jawab AI ini sebagai juga sains is not neutral. Dia tertaluk kepada siapa yang berikan input, kerana muntahannya itu berdasarkan input. Maknanya harus kita asap kesedaran tentang nilai dan kemanusiaan. AI tak peduli tentang sejarah, tentang perasaan, tentang emosi dan sentimen, tentang baik dan buruk, melainkan dia masukkan dalam apps itu, dalam prakasa dia, tentang soal nilai dan keyakinan. Dan ini tanggungjawab anak-anak muda dengan latihan, dengan kesedaran, dengan penguasaan AI. Ya. Sudah banyak buku yang mencabar teknologis masuk AI tentang bahaya kerusakan kepada umat manusia. Termasuk beberapa tokoh-tokoh besar dalam AI ini yang sangat bimbang dengan kemungkinan AI menjadi satu senjata yang akan menghakis keyakinan manusia. Tetapi bagi saya, jangan marah AI sahaja. Sekarang tanpa AI pun, tengok manusia sebahagiannya. Ya? Orang tu kena bunuh ke, kena anak-anak kecil dibunuh, puluh ribu menjadi Gaza. Ada kesan pada mereka? Tidak ada. Ini bukan salah AI, salah latihan dan nilai manusia itu. Jadi bagi saya, betulkan yang ini. InsyaAllah, kalau kesedaran ini, kita AI yang kita kuasai di Malaysia ini, tidak akan melepaskan tanggungjawab dari segi kemanusiaan, tamadun dan nilai insaniyah. Ya. Saya tegaskan semula, ya, kerusakan yang ada sekarang ini dan juga ketempangan dari segi apa yang berlaku di dunia yang memang merusingkan, kerana saya pun bingung. Saya pernah mengajar di Georgetown University, ya, Washington DC. Dia fellow di Oxford University. Educationnya baik. Profesor-profesor dan studentsnya pun saya pergi ramai yang baik. Yang kawan saya ingat
orang ni baik. Tetapi kok bagaimana dalam beberapa keputusan begini, dia jadi jahil, dia jadi dangkal, dia jadi tak peduli tentang kezaliman. Aneh juga. Baik, itu yang barat. Saya sebut tadi Universiti Pertahanan. Sorry lah ya. Masa saya di Sungai Buloh, saya ada pergi ke Sungai Buloh dulu untuk training. Bila Sungai Buloh, saya ada kesempatan jumpa anak-anak yang 5 orang tu, yang kes setrika, yang mati budak-budak. Oh. Jadi saya nak bila jumpa peguam, saya kata pegawai, kena pegawai penjaga ni ramai yang simpati. Saya kata, boleh tak jumpa budak-budak ni sekejap, nak tanya. Dia kata boleh, tapi tak boleh lama lah. Jadi masa dia orang tu kerja di kantin ke apa, saya jumpa, saya tanya. Orang, anak-anak ni sopan. Jadi saya sedih. Sopan, nak cakap dengan baik dan pintar. Intelligent, very polite, very unassuming. Jadi saya tanya, mengapa jadi macam ni? Dia kata, tak tahulah Datuk. Nangis dia. Siapa tak tahu? You tahu ke you serika dia sampai dia tak sedar diri? Yalah, tapi ini ikut geng budaya. Faham tak? Ini yang kita kena latih. Jangan hantar ni bukan masalah barat aja. Macam orang kita kata ini barat, ini yang kafir. Dah. Kita sendiri itu budak-budak 5-5 budak Melayu, ada soal agama, yang ada seorang tu semayang tak tinggal, yang puasa tak tinggal. Apa yang kurangnya? Nilai kemanusiaan. Yang kurangnya apa? Yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Orang beriman itu bukan saja menyampaikan, tapi menghayati. Ini yang disebut penghayatan. Saudara, saya tahu dia bersalah, tapi saya sedih. Saya sedih, saya tengok macam anak-anak saya. Saya tengok anak-anak ni, 5 orang ni, orangnya baik, saudara. Dia jangan kita hina mereka. Dia nampak baik dan cerdik. Keluarga pun baiklah umumnya. Saya tak tahu, tak kenal keluarga. Apakah saya simpati? Saya simpati. Saya sedih. Tapi apakah kesalahan dilakukan? Dilakukan. Jadi jalur hukum kena berjalan. Tapi yang aneh saya kata, what went wrong? Sebab tu saya bila ke universiti bagi tahu. Universiti juga bertanggungjawab. Pengurusannya kena jaga kerana dia jadi budaya. Dan budaya ini mesti dihentikan. Sekolah pun begitu. Ni cikgu dengar-dengar sikit-sikit bully sikit. Okey. Kita tahu anak-anak kita di situ, cucu-cucu kita di situ. Kadang-kadang diizinkan. Jangan, saudara. Sebab itu kadang-kadang orang hina, saya kata, ni Islam sangatlah, nilai lah moral. We want to development. Betul. Kita nak development. Dan kalau tanya fokus saya ekonomi, pelaburan. Tapi jangan tinggal kita ini, kalau di Malaysia, saya ini Melayu, orang Islam, anak Malaysia. Dan Malaysia ini patut berbeza pahaman pembangunan kita, budaya kita dengan yang lain. Kita nak hidup sebagai suatu masyarakat. Dan saya lihat kepelbagaian ini sebagai satu kekuatan. Bukan satu pepecah yang membawa kepada perpecahan. Kekuatan, saudara. Jangan sekali-kali. Ini cabaran besar kita. Ini Menteri Dalam Negeri, Saifuddin ada. Dia tahu. Kalau di Kementerian Dalam Negeri ini, dia antara isu besar. Bagaimana? Bila disebut 3R. Ini negara dah zalim. Tidak demokratik. Anwar dulu cakap reformasi. Sekarang cakap pun tak boleh. Siapa kita cakap tak boleh? Nak cakap pasal kaum? Boleh. Nak cakap pasal Cina, Melayu? Boleh. Nak cakap pasal raja? Boleh. Nak cakap pasal agama? Boleh. Tapi jangan hina dan kutuk orang dan pecah belahkan. Itu yang tak boleh. Tapi dalam tazkirah apa? Apa nak jadi pada negara kita? Nak bicara Islam tak boleh. Maka kita kena ubah supaya Islam boleh dibicarakan. Yang dengar pun Allahu Akbar. Ya Rabbi. Ya. Tak ada kita halang itu, saudara. Jadi saya nak bicara pada anak-anak ni sebagai kepada anak-anak. I'm telling you. Sudah akan warisi. Sudah bayangkan kalau start mudah pecah-pecah belah ini, tengok benci Cina, kau ni Cina ni benci Melayu. Ada Cina yang menganggap semua salah ni pasal Melayu. Pun masalah juga. Ada orang Melayu bila pergi Cina ni semua penindas. Salah. Oh India ni gulang kecil cakap banyak. Apa masalah kalau begitu?
dengarlah. Cari jalan selesai dengan baik. Jadi saya harap anak-anak bawa budaya ini. Ya. Jangan letih dengar soal isu ini. Jangan rasa lemah. Jangan rasa lemas dengan kenyataan ini. Ini yang anak-anak akan pikul. Saya sudah 77. Allah takdirkan lalu pasang surut, pincang sana, masuk keluar penjara, dan sekarang jadi Perdana Menteri. Okey? Saya bertanggungjawab nak didik, nak bagi tahu kepada anak-anak yang sebaik mungkin. Yang akan warisi anak-anak. So, selamatkan negara kita. Angkat martabat. Kerana anak-anak tahu 4-5 tahun yang ingat daripada sekolah sampai ke universiti, ada yang dah graduate. Ini masa terbaik image kita di antara bangsa, ekonomi kita, pelaburan kita. Apakah sudah sempurna? Belum. Apakah kita sudah berjaya? Belum. Tapi inilah masa terbaik untuk kita, dan make it succeed. Work as a team, as a big Malaysian family. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan kepada Datuk Seri Utama Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.